Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Normi yang comel. Okey, kita teruskan kita punya pembelajaran pada hari ini, iaitu tentang bab 1 mikroorganisma, iaitu dalam subtopik 1.3 iaitu pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Kita tahu dunia sekarang dilanda dengan virus yang sangat menggerunkan, iaitu hampir berjuta rakyat dunia atau manusia dunia mati dan pernah dijangkiti oleh coronavirus ataupun kita panggil sebagai COVID-19. Okey, bagaimanakah rawatan yang boleh dilakukan ke atas penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma? Jom kita tengok. Okey, pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Selain mikroorganisma yang berfaedah, ada juga mikroorganisma yang berbahaya. Dia boleh menjejaskan kesihatan manusia. Ia dikenali sebagai patogen. Ini kena tahu ya, patogen adalah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okey, teknik aseptik. Okey, teknik aseptik merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Oleh yang demikian, teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Maksudnya, teknik ni kita melakukan prosedur untuk menghalang daripada jangkitan patogen tu daripada merebaklah. Hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti oleh patogen tersebut. Maksudnya kita nak elakkan daripada dia menular. Itu adalah lebih baik daripada kita merawat pesakit-pesakit yang telah dijangkiti. Okey, terdapat 5 kaedah teknik aseptik. Yang pertama, pensterilan. Yang kedua, pendidihan. Yang ketiga, penggunaan antiseptik. Yang keempat, penggunaan disinfektan. Dan yang kelima adalah penggunaan sinaran. Ini adalah kaedah-kaedah kita mencegah. Bukan merawat ya, mencegah daripada penularan ataupun daripada jangkitan patogen. Okey, apa itu kaedah pensterilan? Pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan atau disingkirkan. Contohnya, suhu di dalam autoklaf yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Sebab kita tahu spora mikroorganisma hanya boleh mati pada suhu 121 dan ke atas. So, kaedah autoklaf adalah sangat sesuai untuk membunuh mikroorganisma yang mempunyai spora. Penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma yang di antara saiznya 0.1 mikrometer hingga 10 mikrometer daripada air atau cecair. Ini bergantung kepada saiz pula. Okey, kaedah pensterilan. Ada 5 kaedah pensterilan. Yang pertama, dengan menggunakan haba, iaitu sebagai contoh autoklaf. Autoklaf ni kita panaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi. So, dia panaskan untuk membunuh mikroorganisma serta spora-sporanya sekali. Okey, yang kedua adalah dengan menggunakan bahan kimia. Contohnya adalah sabun. Kita tahu mikroorganisma tidak boleh hidup
ataupun tidak boleh bergiat aktif dalam keadaan beralkali. So kita gunakan sabun untuk membunuh mikroorganisma. Sama juga bila sekarang KKM sering mengiklankan atau menggalakkan cuci tangan dengan sabun, kerana kita tahu bahawa sabun merupakan ejen yang beralkali yang dapat menghalang daripada pertumbuhan mikroorganisma, terutama patogen, iaitu mikroorganisma yang mendatangkan penyakit. Okey, kaedah yang ketiga adalah sinaran. Contoh sinaran adalah sinaran ultraungu. Dalam kelas sebelum ni, cikgu telah menyebut bahawa mikroorganisma boleh mati jika terkena sinaran ultraungu. Yang keempat, tekanan tinggi. Periuk tekanan bukan saja boleh masak sedap-sedap, tapi periuk tekanan juga boleh digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Dan yang keempat adalah penapis, iaitu penapis mikron. Bagaimana dia boleh menapis mikroorganisma yang kecil. Okey. Kaedah pendidihan. Pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol susu, jarum suntikan dan peralatan doktor gigi. So dia didihkan untuk membunuh ataupun kalau tak bunuh tu mengelakkan daripada bakteria atau mikroorganisma bergiat dengan lebih aktif. Okay, antiseptik. Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Saya selalu cerita bila dulu kalau tengok cerita Rambo ke, kalau dia terkena tembakan, dia akan tuang alkohol pada pisau untuk keluarkan peluru, sebab alkohol pun merupakan ejen antiseptik. Okey. Contoh antiseptik ialah Acrylamide, ubat kuning, Probidon dan alkohol isopropyl. Cikgu cakap tadi alkohol pun merupakan sejenis antiseptik. Okey, setengah antiseptik seperti Acrylamide dan Probidon dapat membunuh mikroorganisma dan sesetengah lagi antiseptik seperti Fluavine menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Alkohol isopropyl 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan juga ejen pensterilan. Okey, ini cara nak sapu ubat kuning tu. Tengok dia sapu pada luka. Kalau awak biasa tengok kawan-kawan aksiden kan, dekat kaki ke kat mana lukanya mesti ada kuning-kuning. So sebab dia tu dia sapu ubat kuning. Ini adalah contoh-contoh jenis antiseptik yang disapu pada kulit. Okey, disinfektan ni tak boleh letak kat kulit. Dia bukan boleh diminum. Dia merupakan bahan, contohnya adalah seperti bahan peluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin. Yang ni kita guna untuk basuh tandas, basuh lantai. Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma, terutamanya patogen, sebab patogen yang boleh mendatangkan penyakit. Okay, disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Contoh disinfektan yang lazim digunakan dalam kehidupan harian ialah bahan peluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin. So sesuai untuk lantai lah, untuk bahan-bahan yang bukan hidup. Okay, yang seterusnya adalah sinaran. Sinaran mengayon seperti sinaran ultraungu, sinar X, sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran-sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Okay, biasa sesuai dalam bilik lah. Sebagai contoh, sinar ultraungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Okay, yang seterusnya adalah antibiotik. Siapa pernah makan antibiotik? Biasanya kalau kita sesama, doktor akan bagi antibiotik. Apakah itu antibiotik? Antibiotik merupakan ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria.
Antibiotik tidak berkesan kepada jangkitan virus seperti demam biasa, sesama atau batuk. Okey, kalau doktor nak bagi antibiotik pun, kalau awak sesama, dia akan tengok tekak awak. Kalau tekak awak membengkak, baru dia bagi antibiotik. Sebab kalau tekak bengkak, merujuk kepada ada jangkitan bakteria berlaku. Tapi kalau demam biasa, sesama, itu adalah kebanyakan disebabkan oleh virus. So, virus, kalau awak makan antibiotik pun, dia tak memberi kesan. Apakah kerintangan antibiotik? Berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Sebab itulah doktor pesan, habiskan antibiotik. Sebab dia nak mengelakkan kerintangan antibiotik ni. Nanti satu hari antibiotik tu makan, dah tak ada kesan kepada bakteria. Okey, punca berlakunya kerintangan antibiotik adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, contohnya merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, sesama dan batuk biasa dengan antibiotik, tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Ini selalu, sebab tu doktor kata ambil sampai habis. Sila habiskan antibiotik anda. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan kerintangan antibiotik. Lepas ni antibiotik tu kalau makan pun tak beri kesan kepada bakteria dah. Okey, bahaya tak kerintangan antibiotik ni? Bahaya, kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Okey, kaedah rawatan penyakit berjangkit. So, ini adalah kaedah rawatan penyakit berjangkit seperti pneumonia, Ehrlich's foot dengan kayak. Ini adalah kita guna antibiotik. Untuk pneumonia dirawat menggunakan antibiotik sebab dia disebabkan oleh bakteria. Untuk Ehrlich's foot disebabkan oleh fungi, so kita rawat dengan menggunakan antifungal. Kalau untuk kayak disebabkan oleh virus, sebab tu dirawatkan dengan kita gunakan antiviral. Ini dia sesuai. Kenapa tahu sebab dia, mana satu bakteria, mana satu mikroorganisma yang bersesuai, sebab kaedahnya berbeza. Okey, itu saja dalam bab 1. Semoga awak boleh mengulang kaji dan memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Bye.